Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan video pembentangan ini, suka untuk saya mengenalkan diri saya dulu dan rakan-rakan pembentangan lain. Nama saya Ahmad Amzar Hakim Mazabidi. Serta bersama saya juga saudari Nur Syafiqah dan saudari Mazatul Syahira Syafiqah dan saudari Rosma Dayana Izzati. Dan tak lupa juga ke penghargaan kepada pensyarah kursus ini, iaitu Miss Fatin Nur Syahira dan penonton-penonton yang dihormati Allah sekalian. Seperti yang kita dapat lihat di slide sekarang, tajuk yang dipertanggungjawabkan kepada kami adalah berkaitan Rational Emotive Behaviour Therapy ataupun REBT. Sebelum kita nak melangkah ke bahagian latar belakang teori ini, mari kita pergi secara ringkas tentang apa itu teori. Jadi kita sebutkan teori-teori ni kan, apa yang dimaksudkan dengan teori ni? Kan kita pernah tak terfikir apa definisi teori tu dan penting ke teori ni dalam kaunseling? Kamus Dewan edisi baru 1989 mendefinisikan teori adalah pendapat yang bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuhnya untuk dikemukakan bagi menerangkan sesuatu perkara. Jones 1982 berpendapat, Jones ni seorang ahli linguistik lah. Dia berpendapat bahawa teori ini merupakan satu hipotesis ataupun satu spekulasi berkenaan dengan kenyataan yang mana belum diketahui dengan jelas kesahihan dia. Jadi secara literalnya, teori ini sebenarnya merujuk kepada kepercayaan dan andaian manusia itu sendiri dalam kehidupan seharian yang mereka jalani. Jadi Jerome Frank 1971 menjelaskan bahawa teori amatlah penting kepada mereka yang berkhidmat di dalam bidang yang memerlukannya, seperti kaunseling, seperti bidang kepeguaman, bidang kedoktoran dan sebagainya kan. Mereka memerlukan teori. Jadi kita dapat fahami di sini dalam skop kerjaya sebagai seorang kaunselor, teori kaunseling seperti REBT, Adler, psychoanalysis, PCC dan banyak lagi adalah amat berguna dan boleh dijadikan panduan bagi pengamal ilmu jiwa ini dalam meneliti, memahami, mendalami tingkah laku dan permasalahan klien. Hal ini akan lebih memudahkan seorang kaunselor lah bagi menceburkan diri dalam proses menyelesaikan masalah permasalahan klien. Saya menggunakan istilah menceburkan diri. Kenapa? Dalam proses menyelesaikan masalah klien ni, klien, kaunselor dan klien perlu berasa klien tu perlu berasa selamat. Dia perlu rasa, oh, aku dah bina hubungan dengan kaunselor ni. Jadi menceburkan diri dalam sesi tersebut. Selain itu, jelas kita memperlihatkan fungsi teori itu dalam membimbing kaunselor menyesuaikan teknik-teknik dan ilmu yang telah dipelajari dengan situasi ataupun cabaran yang sedang mereka hadapi. Jadi seterusnya kita pergi kepada topik sebenar pembincangan video ini, iaitu latar belakang Albert Ellis. Jadi teori REBT yang merupakan teori yang diasaskan ataupun dipelopori oleh Albert Ellis, yang kita tahu, yang kita tengok pada hari inilah siapa dia ni dan apa latar belakang Albert Ellis ni. Jadi dia ni bukan sahajalah yang mengasaskan teori ni, tapi dia juga merupakan tunjang utama dalam perasasan Institute for Rational Living ataupun diberi nama sebagai Institute Albert Ellis, yang mana diiktiraf oleh kerajaan New York sebagai klinik latihan psikologi pada tahun 1958, dan ketika itulah beliau memulakan anjakan paradigma yang pertama di dalam dunia psikologi. Jadi beliau juga merupakan seorang ahli psikologi lah, of course lah kan, ahli psikologi klinikal. Beliau juga merupakan ahli psikologi klinikal yang mendapat latihan di Columbia University pada tahun 1955. Jadi memang nama tak dinafikan lah, dia boleh buka institut sendiri. Ellis juga berjaya menarik pengikut dia untuk berada di jalan pemikiran terapi yang melibatkan tingkah laku kognitif seperti Karen Horney, Alfred Adler, Erich Fromm dan Harry Stark Sullivan. Di dalam perasasan teori REBT ni,
ada seorang lagi yang merupakan kita kata pemberi ilham, iaitu Alfred Korzybski. Alfred Korzybski antara orang yang terpenting lah. Kerana apa? Kerana dia diberi pengiktirafan oleh Alice kerana memberikan ilham kepada Alice untuk menghasilkan teori ini. Jadi falsafah moden dan falsafah terdahulu, falsafah lama serta pengalaman hidup Alice itu sendiri yang mempengaruhi penghasilan teori ini. Jika kita lihat pada zaman kanak-kanak Alice, beliau ni mengalami masalah gangguan kesihatan, iaitu nefritis ataupun radang ginjal, dan 9 kali rawatan. Kita tengok di sini dia memang abadikan hidup dia. Waktu zaman kanak-kanak ni memang rawatan hospital sahaja. Pada tahun 1953, selepas biasalah kan, waktu zaman pada tahun ketika awal-awal psikologi ni dimulakan, ada keluarlah satu teori yang pertama, iaitu teori psikoanalisis. Jadi tidak ketinggalan kepada Albert Ellis untuk ikut psikoanalisis ni, ikut Sigmund Freud. Lepas tu pada tahun 1953, Alice ni dia terus memisahkan diri dia daripada psikoanalisis disebabkan dia sedar akan kekurangan dia sedar banyak sangat kekurangan dalam teori psikoanalisis. Ialah teori yang pertama, tak ada kajian sebelum-sebelum tu, dia yang memulakan, Freud yang memulakan dulu teori itu. Jadi beliau selepas dia pisahkan diri dia daripada psikoanalisis, dia mula gelarkan diri dia sebagai ahli terapi rasional. Dan ketika itulah dia mengasaskan teori ini. Bermula dengan nama RT, iaitu Rational Therapy, stand for Rational Therapy, dan ditukar kepada RET, Rational Emotive Therapy, RET, kemudian ditukar kepada REBT sampailah ke hari ini, yang kita gunakan sampai ke hari ini. Daripada tahun 1997, Alice mengetengahkan terapi tingkah laku, terapi tingkah laku kognitif, dan mula mencadangkan para kaunselor dan ahli terapi untuk mengubah suai pemikiran dan tingkah laku klien untuk mengatasi masalah mereka. Jadi sekian, terima kasih. Saya teruskan lagi video ini kepada rakan pembentang yang seterusnya pada topik apa pandangan teori terhadap manusia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosma Dayana Izzati binti Rosma Rizal, bernombor matriks D19211614. Untuk pembentangan kali ini, saya akan bentangkan 3 tajuk yang berada dalam topik ini, iaitu yang pertama, pandangan teori terhadap manusia. Poin yang kedua, peranan kaunselor dalam pengaplikasian teori. Dan poin yang ketiga ialah teknik dalam kaunseling REBT. Baiklah, kita pergi kepada poin seterusnya, iaitu pandangan teori terhadap manusia. Okey, Albert Ellis iaitu pengasas REBT berpendapat pada asasnya manusia dilahirkan dengan adanya potensi menjadi rasional atau tidak rasional. Ini bermakna manusia boleh tentukan sendiri emosi yang ada. Contoh emosi yang positif ialah gembira, menyayangi dan mendapat kesempurnaan kendiri. Begitu juga sebaliknya, bagi pemikiran yang tidak rasional, yang negatif lah, manusia memilih sesuatu ke arah yang merosakkan diri. Maksudnya yang tidak memberi kebahagiaan kepada diri sendiri. Okey, akibat daripada pemikiran tidak rasional tersebut. Okey, maksudnya punca daripada pemikiran tidak rasional, dia tidak mendapat kebahagiaan dan macam kesempurnaan kendiri lah. Okey, apa matlamat REBT ni pula? Okey, matlamat dia ialah untuk membantu manusia menerima diri mereka sendiri yang selalu membuat kesilapan. Manusia kan, kita selalu buat kesilapan, tetapi dalam masa yang sama belajar dari kesilapan tersebut tanpa menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. So walaupun dia ada buat salah, dia akan terima kesalahan tu, jadikan sebagai pengajaran. Tak adalah nak salahkan, oh ni semua salah aku, ni semua salah dia, salah kau, macam tu lah. Baiklah, seterusnya terdapat 3 faktor
faktor yang menyumbang kepada pembentukan personaliti manusia, yang membentuk pemikiran manusia tu rasional atau tidak rasional. Yang pertama, faktor biologi. Yang kedua, faktor sosial. Dan yang ketiga, iaitu mudah mendapat gangguan. Baiklah, kita pergi kepada faktor pertama, iaitu faktor biologi. Bagi faktor ini, ia merujuk bagaimana aspek biologi menyebabkan seseorang tu berfikir secara tidak rasional. Okey. Menurut Ellis, gangguan mental yang teruk sebahagiannya diwarisi ataupun dituruni daripada keturunan dan berkait dengan komponen-komponen biologi. Contohnya sel-sel atau bahan kimia yang berada di dalam otak lah. Okey. Contohnya masalah mental skizofrenia. Okey. Macam mana dia mengganggu penghidap dia? Okey, dia satu ilustrasi biologi yang menghalang penghidapnya untuk berfikir secara jelas dan rasional. Maksudnya dia ibarat orang yang ada ni ibarat berhalusinasi. So dia tak boleh berfikir secara waras. Seterusnya, faktor sosial, itu faktor yang kedua. Ia melibatkan keadaan seseorang, iaitu individu, dengan manusia lain yang berada di persekitarannya. Contohnya, individu tersebut seperti jiran-jiran tetangga, rakan sekerja, rakan di sekolah, universiti, atau masyarakat yang berada di sekeliling seperti di pusat beli belah atau tempat-tempat ibadat. Okey. Bagaimana mereka, orang yang berada di sekitarnya, melihat diri individu tu. Sebab hal ini kerana kata-kata positif dan negatif daripada masyarakat luar, daripada orang lain, akan mempengaruhi penilaian kendiri seseorang itu. Okey, bagi konsep kendiri seseorang yang bergantung kepada penilaian luaran, dia akan mudah mengikuti persepsi orang lain, dan begitulah juga sebaliknya. Okey, bagi seseorang yang bergantung kepada penilaian dalaman, dia tidak menjadikan penilaian luaran sebagai penentu dirinya yang sebenar. Okey, maksudnya kalau dia ikut apa orang cakap, dia akan ikutlah apa yang orang nak cakap pasal dia. Contoh dia kata, hari ni banyak cakap lah. Lepas tu dia pun macam, dia akan kurangkan bercakap. Maksudnya dia macam, dia akan aware dengan apa yang orang cakap. Padahal diri dia sendiri adalah jenis yang suka bercakap, jenis suka bercerita. Macam itulah. Penilaian negatif dari luaran atau dari kawasan sekeliling dia lah, sebab ini faktor sosial kan, menyebabkan seseorang yang bergantung kepada penilaian luaran tu untuk berfikir secara terus menerus dengan berfikiran negatif dan tidak rasional. Maksudnya dia tak boleh nak mencapai kesempurnaan kendiri dia. Baiklah, kita pergi kepada poin yang terakhir untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran manusia, iaitu mudah mendapat gangguan psikologi. Menurut Dryden dan Ellis, sesetengah individu sangat mudah mendapat gangguan psikologi, namun ia bergantung juga kepada faktor biologi dan sosial. So dia bukan 100% lah gangguan psikologi ni daripada diri sendiri. Dia bergantung juga kepada faktor-faktor tadi yang saya sebut, biologi dan sosial. Okay, lazimnya manusia suka kepada keseronokan dan kegembiraan. Yelah, logik lah benda tu yang manusia nak kan. Keamanan, kegembiraan. Siapa je nak sedih, nak nangis, nak marah-marah kan. Okay, tetapi apabila munculnya kepercayaan tidak rasional, ia mendorong manusia untuk menerima penilaian negatif daripada orang lain dengan mudah dan menganggap ia betul. Maksudnya apabila manusia tu dah capai macam dia nak gembira, dia nak happy-happy, tapi bila muncul je macam something yang negatif, kepercayaan tidak rasional tu, pemikiran yang tidak rasional tu, dia boleh mendorong kepada pemikiran negatif. Okay, dia boleh, apa yang orang cakap dia anggap benda tu betul, benda tu yang sepatutnya dia buat. Dia tak boleh nak kawal diri dia sendiri untuk melakukan perkara yang dia sendiri ingin. Dia tak boleh nak kawal pemikiran dia. Dia turut je apa pemikiran orang lain terhadap diri dia. Individu-individu seperti ini akan sering menetapkan hukuman terhadap diri mereka sendiri. Contoh hukuman yang mereka akan letakkan tu adalah prinsip dengan perkataan yang ada, iaitu mesti
wajib, harus, perlu. Contohnya macam dia kata, aku mesti berjaya walau apa pun yang terjadi. Aku harus menjadi kaya seperti dia supaya aku pun boleh dapat buat pakai benda-benda mewah, barang-barang mewah macam tu. Okay, dia menyebabkan lebih perkataan-perkataan yang dia letak tu, yang untuk hukuman diri tu, menyebabkan mereka lebih mudah, lebih senang untuk mendapat gangguan psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Syahira Syafiqah binti Karinizam bernombor metrik D192116645. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai matlamat teori. Okey, teori ini bermatlamat dan memfokuskan untuk membantu klien memperkembangkan pemikiran rasional dan logika mereka. Menggalakkan mereka memikir dan memahami pemikiran mereka yang tidak rasional yang diwarisi pada masa dahulu. Demikian itu, kaunselor atau pengamal REBT ini akan membimbing klien untuk melihat dan menganalisis peristiwa yang diaktifkan dan gangguan emosi yang dialami. Walau bagaimanapun, matlamat ini hanya akan tercapai jika klien memahami dan mengenal pasti punca asas yang menimbulkan pemikiran yang negatif juga akan menghasilkan tingkah laku yang negatif serta klien harus membuangnya. Seterusnya, menggantikan dengan kepercayaan rasional dan logika supaya tahap kognitif dan kemahiran motornya sentiasa berkembang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai konsep-konsep asas teori. Okey, pendekatan REBT asalnya bermula daripada petikan kata-kata ahli falsafah kuno iaitu Epictetus dan Marcus Aurelius. Aurelius telah memetik kata-kata Epictetus sekitar 2000 tahun yang lepas dan dijadikan asas pembinaan kepada model terapeutiknya, iaitu manusia terganggu bukan kerana apa yang berlaku, tetapi disebabkan oleh cara mereka menilai tentang perkara yang terjadi. Falsafah atau ideologi tersebut tidak popular dalam masyarakat Amerika pada tahun 1950-an, sehinggalah Aurelius mula mengasaskan teori REBT ini dan menjadi tunjang dunia psikoterapi dalam pendekatan kognitif tingkah laku. Okey, selain itu, REBT juga turut dipengaruhi oleh ahli-ahli falsafah sains seperti Immanuel Kant mengenai kuasa dan limitasi kognitif dan penulisan Korzybski, seorang ahli semiotik atau lebih kenali sebagai ahli kaji bahasa, mengenai pengaruh bahasa terhadap minda, emosi dan juga tingkah laku. Tidak dinafikan juga pengaruh pendekatan ahli-ahli psikologi juga diambil kira dalam usaha Aurelius membangunkan teori REBT. Aurelius memberitahu bahawa beliau ada menerima latihan analisis daripada Karen Horney yang berkaitan konsep tyranny of the show, dan latihan ini merupakan antara pendedahan awal Aurelius mengenai pengaruh pemikiran dogmatik dalam gangguan psikologi. Di samping itu, teori Adlerian juga mempengaruhi REBT dalam konsep kepentingan sosial dan pendekatan kognitif yang juga tinggi dalam membantu klien. Okey, pengaruh dari bidang yang berbeza iaitu bidang falsafah, sains, psikologi telah menjadikan terapi ini sesuai untuk membantu pelbagai profesion. Bukan sahaja dalam lapangan kaunseling dan psikoterapi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, industrial, komersial. Demikian itu, Aurelius telah menggariskan 14 konsep asas, iaitu antara 14 asas konsep asas yang telah digariskan oleh Aurelius ialah, yang pertama ialah human nature, iaitu manusia dilahirkan dengan potensi untuk bertindak dengan rasional maupun tidak rasional. Yang kedua ialah holistic functioning, iaitu manusia mempunyai 4 proses asas untuk keperluan melangsungkan kehidupan dan kebahagiaan. Iaitu yang pertama ialah menerima atau merasai, yang kedua perasaan atau emosi, yang ketiga bergerak atau bertindak, dan yang keempat ialah penaklukan dan fikiran. Yang ketiga pula ialah appropriate versus inappropriate emotion, iaitu perasaan yang baik ini akan membantu manusia untuk melangsungkan kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Begitu juga perasaan yang negatif adalah keperluan
dan membantu kerana proses ini adalah asas kepada ancaman untuk satu keperluan dan kegunaan untuk menyimpan motivasi untuk menghindari daripada bahaya. Yang keempat pula ialah physical versus emotion pain. Okey, dua asas kesakitan iaitu pertama, kesakitan fizikal seperti apabila mempunyai satu lubang pada lengan. Okey, yang kedua pula kesakitan psikologi seperti apabila satu pengalaman yang mengecewakan atau pengalaman yang menyakitkan. Okey, seterusnya yang kelima ialah rational versus irrational thinking. Okey, pemikiran rasional mengarahkan penyesuaian emosi dan menyelaraskan dengan pengalaman amat beremosi dan begitulah sebaliknya. Okey, yang keenam pula ialah comprehensive approach, di mana REBT merangkumi pendekatan kognitif, emosi, tingkah laku yang melibatkan melihat manusia berfungsi secara keseluruhan, saling berkaitan. Ini akan merangkumi kepelbagaian teknik untuk rawatan. Okey, yang ketujuh pula ialah goal of psychotherapy. Okey, REBT melibatkan minimizing the client-centered self-defeating outlook and acquiring a more realistic tolerance philosophy of life. Dua matlamat pusat melibatkan yang pertama, penurunan kebimbangan klien dan pemusuhan, dan kedua, mengajar klien kaedah pemerhatian diri dan penilaian diri untuk memastikan pembaikan secara berterusan. Yang ke-8 pula ialah humanistic philosophy. Okey, di mana ahli terapi REBT menitik beratkan bahawa manusia sepenuhnya menerima diri mereka hanya kerana mereka hidup, wujud dan mereka tidak mempunyai bukti nilai atau penghargaan pada mana-mana cara sekalipun. Okey, seterusnya ke-9 pula ialah educative model. Ellis mengeluarkan isi dalam intipati terapinya melibatkan pengajaran analisis diri klien yang yang berkesan. Okey, yang ke-10 pula ialah scientific method. Okey. Ellis menyatakan bahawa terdapat dua maksud dalam psikoterapi iaitu saintifik dan tidak saintifik. REBT memandangkan saintifik sebagai dua cara. Pertama iaitu menyokong penggunaan kawalan eksperimen untuk ujian keperluan terapi. Kedua pula ialah klien akan diajar kepada ujian teori mengenai diri mereka dan orang lain. Yang ke-11 pula ialah systematic approach. Individu menyatakan diri mereka sama ada waras atau tidak waras dan kerana kepercayaan diambil daripada perkataan dalaman atau self-talk atau percakapan dalaman. Yang ke-12 pula ialah self-acceptance, iaitu REBT menyatakan bahawa self-esteem dan keyakinan diri dibina daripada penyempurnaan. Maka apabila individu menunjukkan yang terbaik, maka keputusannya meningkatkan self-esteem dan begitulah jika sebaliknya. Okey, yang ke-13 pula ialah therapeutic relationship, yang di mana hubungan yang selesa antara kaunselor dan klien akan meningkatkan keberkesanan perubahan personality. Okey, yang terakhir, yang ke-14 ialah role of insight, yang di mana teori mencadangkan bahawa bukanlah sesuatu peristiwa itu datang daripada mereka yang boleh mengakibatkan gangguan emosi, tetapi daripada cara individu itu sendiri menginterpretasikan diri mereka, itulah yang sebenarnya mengakibatkan gangguan kepada mereka. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sambung kepada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan bagaimana manusia bermasalah. Okey, manusia yang dapat dikatakan bermasalah ni sekiranya dia mempunyai pemikiran ataupun satu pandangan mereka tu terhadap
peristiwa-peristiwa yang terjadi dan bukanlah disebabkan oleh kesan ataupun akibat daripada sesuatu perkara ataupun sesuatu peristiwa yang berlaku. Okey, melalui teori REBT, neurosis ataupun psikosis ini dia terjadi kepada seseorang itu bukanlah disebabkan oleh sesuatu peristiwa, akan tetapi dia terjadi disebabkan oleh idea-idea dan juga kepercayaan yang tidak masuk akal dan tidak realistik. Jadi implikasi daripada buah fikiran yang tak masuk akal ini, dia akan mewujudkanlah satu gangguan emosi dan juga tingkah laku yang bersifat self-defeating. Jadi berdasarkan pemikiran daripada Gilliland 1984, beliau telah mengatakan bahawa self-doctrination ini dia dapat dikekalkan melalui gabungan pengaruh dan juga kecenderungan biologikal dan juga satu pengalaman pelajaran, walaupun gangguan emosi ni dapat diperoleh. Jadi elemen kognitif, tingkah laku dan juga emotif ini dia termasuk kepada gangguan emosi. Sekiranya pemikiran tidak rasional, emosi tidak sesuai dan juga dysfunctional behavior telah menjadi sesuatu yang sering dilakukan, ianya akan digelar sebagai gangguan emosional. Jadi pengalaman daripada simptom primary dan secondary merupakan daripada gangguan emosi. Secondary symptom dia berlaku apabila seseorang tu dia membina satu kepercayaan tidak rasional tentang primary symptom tersebut. Okey, sebagai contoh lah kan, kita kata klien tu dia mungkin secara tegas dia mengkritik diri mereka tu akibat tekanan dan dia akan menjadi tertekan 10 dengan tekanan ataupun kemurungan. Ataupun dia bercakap pada diri mereka sendiri macam, okey, bagaimana teruknya saya perlu diet, okey, ini tak adil, dan sebagai kesan yang menjadi sangat marah tentang situasi mereka itu. Jadi primary system ni dia dapat dirasai oleh secondary system dan seterusnya dia akan bertindaklah dengan cara mengenal pasti dan mempertikaikan idea yang tak rasional mengenai perasaan ini. Okey, menurut Gilliland 2005, klien pertama dia mestilah berfikir bagi menerima diri mereka sendiri dengan simptom yang dialami mereka, maka tidak membazirkan tenaga yang akan bertindak dengan emosi yang tidak sesuai, akan tetapi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, dalam gangguan emosi, menurut Sapora Sipon pada 2003, Ellis telah menyatakan bahawa terdapat dua jenis perasaan yang tak sepadan, iaitu bersifat positif ataupun bersifat negatif. Okey, jadi kehebatan dan permusuhan dalam tempoh jangka yang pendek dia akan menyebabkan manusia tu dia akan melahirkan perasaan berasa baik dan superior daripada orang lain. Dapat didefinisikan juga kepada perasaan positif yang tak bersesuaian. Okey, walau bagaimanapun akhirnya dia akan menuju juga ke arah kekecewaan seperti peperangan, pergaduhan dan juga pembunuhan. Okey, seterusnya bagi perasaan yang negatif yang tidak sesuai dapat ditakrifkan sebagai berkaitan dengan emosi, sebagai contoh seperti kemurungan, hilang harapan, rasa kekurangan, kebimbangan dan tak mempunyai self-esteem. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa REBT dia telah mendefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak sesuai dan self-defeating. Okey, sebagai tindakan yang serius dan sentiasa menjadi gangguan hidup seseorang. Okey, tingkah laku yang rigid, stereotype, fobia dan juga penarikan diri iaitu self-withdrawal adalah boleh dikatakan sebagai kategori bagi tingkah laku. Manakala self-defeating dan juga kepercayaan yang tak rasional, emosi dan juga tidak sesuai sebagai interaksional dan transaksional. Okey, sekian dari saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Nurhizan. Nombor matrik D193111974. InsyaAllah saya akan menyambung kepada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan model ABC. Okey. Sebelum kita masuk berkenaan dengan model ABC ni, sebenarnya model ini dia diciptakan oleh Albert Ellis, iaitu 3 asas utama ini, iaitu model ABC untuk nak membina tingkah laku individu. Ini sebenarnya model ABC ni terdiri daripada activating event, belief system dan juga consequence. Okey, kita akan pergi kepada model yang pertama, iaitu berkenaan dengan A, activating event. Activating event ini sebenarnya adalah satu perasaan ataupun kita kata sebagai satu pemikiran individu tersebut. Kiranya A ini merupakan benda yang mencetuskan perasaan ataupun isu tersebutlah. Okey, nak mudah faham lagi, kita boleh katakan bahawa A itu adalah satu peristiwa yang telah berlaku dekat individu tersebut. Okey, sebagai contoh lah kan, kita kata seorang klien perempuan ni dia datang kat kaunselor dan dia kata dia pernah bercinta sebelum ni dan dia pernah putus cinta berkali-kali sebelum ni. Jadi disebabkan situasi tu, sebabkan putus cinta dari tu, hati dia terlalu sakit dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah yang kita katakan sebagai A, iaitu activating event. Model kedua adalah B, iaitu belief system. Belief system ni adalah merupakan sistem kepercayaan, iaitu kepercayaan dia lah, kepercayaan dia, nilai dia dan juga macam mana dia menilai situasi A tadi tu. Jadi dia adalah pemikiran kita kata macam B ni, belief system ni, dia adalah pemikiran rasional dan juga pemikiran tak rasional, macam tu. Okay, jadi klien perempuan tadi tu dia akan menilai terhadap situasi tersebut dan dia jadi trauma dan dia dah tak yakin dah dengan dia tak percaya dah dengan semua lelaki, sebab bagi dia semua lelaki tu akan permainkan hati dia dan lelaki tersebut tak serius pun dalam hubungan. So model yang ketiga ni adalah consequence, iaitu adalah kesan ataupun akibat daripada kita kata reaksi individu terhadap situasi A tadi. Yang A tadi tu dia kata dia putus cinta lah kan, dia putus cinta. So yang bahagian C ni, bila mana dia tengok je lelaki ataupun dia tengok pasangan-pasangan bercinta kan, dia akan hadirnya rasa benci, dia rasa meluat, dia rasa marah, dia rasa jijik dan sebagainya terhadap apa yang dilihat tadi tu. Okey, model yang seterusnya adalah model D dan juga model E. D ni merupakan disputing, yang mana bahagian inilah bahagian yang penting untuk kaunselor nak membuang pemikiran-pemikiran negatif dan juga nak membuang pemikiran-pemikiran yang tak rasional berkenaan klien tadi tu. Okey, apa yang klien cakap time tu, jadi kaunselor ni dia kena dispute apa yang klien tu cakap. Okey, sebenarnya bahagian ni adalah bahagian yang sedikit sukar lah buat klien, sebab dia nak kena dia nak ubah pemikiran klien tu. Okay, dia nak mencabar pemikiran klien tu. Okay, macam dia cakap kan, kaunselor cakap, okay, tak semua lelaki tu jahat, tak semua lelaki tu macam tu, ada juga lelaki yang baik. Tadi kalau kamu kata semua lelaki tu jahat, kiranya kamu maksudkan sekali dengan ayah kamu, macam tu. Jadi dekat situ klien ni dia akan terkesan dengan apa yang dikatakan oleh kaunselor tadi tu. Jadi setelah kaunselor ni dia mendispute pemikiran klien tersebut, klien ni dia akan jadi celik akal dan dia berjayalah positifkan pemikiran dia, dan seterusnya akan terjadilah model E, iaitu effective new belief. Iaitu effective new belief ni adalah kita kata sebagai satu kepercayaan baru yang hadir daripada klien. Okey, dia merupakan kesan daripada pemikiran negatif kepada pemikiran positif. So dia akan cakap lah yang betul juga apa yang klien tadi, kaunselor tu cakap. Dia tak sepatutnya pun meletakkan stigma terhadap semua lelaki, sebab tak semua lelaki tu jahat, ada juga lelaki yang baik. Okey, akhir sekali adalah new feeling, F. New feeling ni adalah F. F ni sebenarnya dia tak ada pun dalam model ABC ni. Albert Ellis tak buat pun, tak wujud pun dalam model ABC. Tapi disebabkan kita nak gabungkan teori REBT ni dengan kaunseling Islam, jadi
Maksudnya kita dah terima qada dan qadar dan juga ketentuan Allah, dan klien akan rasa lebih selamat dan dipercaya, selamat dan percaya dengan lelaki yang dicintainya. Okey, sampai situ sahaja. Saya serahkan slide seterusnya kepada pembentang yang lain. Terima kasih. Seterusnya saya akan menyambung poin peranan kaunselor dalam pengaplikasian teori. Okey, terapi teori RBT berbeza dengan terapi tingkah laku kognitif yang lain kerana falsafah RBT itu sendiri. Okey, falsafah RBT ialah membimbing klien untuk mengubah pemikiran mereka dengan mengubah cara mereka berfikir daripada pemikiran yang tidak rasional kepada yang lebih rasional. Okey, kaunselor dia berperanan mendidik klien tentang kepercayaan atau pemikiran yang tidak rasional dan mengubahnya kepada pilihan-pilihan hidup yang lain. Kaunselor berperanan untuk membantu klien menyedari bahawa gangguan emosi yang dialami adalah dari pemikiran tidak rasional. Jadi, klien dia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas gangguan tersebut. Kerana punca emosi dia jadi macam tu daripada pemikiran dia sendiri. Sebab itulah dikatakan klien bertanggungjawab sepenuhnya ke atas gangguan tersebut lah. Okey, seterusnya kaunselor membantu klien untuk mengubah pemikiran tersebut kepada lebih rasional dengan membina falsafah pemikiran yang baru. Cara-cara yang kaunselor sarankan ialah klien perlu cuba untuk mengurangkan secara beransur-ansur sehingga berjaya menghapuskan terus pemikiran tidak rasional dari pemikiran klien. So, dengan falsafah pemikiran yang baru, klien dia berupaya untuk menghadapi situasi yang mungkin mencabar emosinya. Contoh yang bila klien dah pandai nak kontrol falsafah pemikiran dia, apa-apa yang berlaku yang boleh mencabar emosi klien, so dia boleh kontrol lah emosi tu. Dia tak adalah senang nak trigger dengan perkara atau benda-benda yang kecil. Okey, pada amnya peranan kaunselor ialah mendidik klien untuk membina semula kognitif, iaitu cara berfikir klien, dan menunjukkan bagaimana kepercayaan yang tidak rasional akan merosakkan hidup mereka. Ialah berpunca daripada pemikiran yang negatif akan efek kepada emosi dan kehidupan seharian klien. Setelah kaunselor mendidik klien untuk membina semula cara berfikir, klien seharusnya menyedari bahawa mereka sebenarnya berupaya, mereka mampu mengawal dan menentukan emosi mereka yang sepatutnya berdasarkan kepada pemikiran mereka. So, apa yang akan diekspreskan nanti, apa yang akan ditunjukkan nanti pada emosi mereka adalah berdasarkan pemikiran mereka yang telah diubah. Dalam sesi kaunseling, bagi kaunselor yang mengaplikasikan teori RBT, klien akan diajar untuk membuat penstrukturan semula kognitif, iaitu cara berfikir. RBT menekankan kebolehan klien pada masa kini. Maksudnya yang sekarang, bukannya perkara-perkara yang lepas, bukannya perkara-perkara yang akan datang. Maksudnya yang kini untuk menstruktur semula pemikiran dan emosi mereka. Okay, klien akan menyedari bahawa kehidupan mereka akan menjadi lebih bermakna sekiranya mereka menginginkannya. Contoh, kalau klien sendiri yang nak rasa happy, dia akan cuba untuk untuk capai rasa gembira tersebut. So, kalau kita nak yang membuatkan kesempurnaan kendiri tu, so klien akan lebih sedarlah kehidupan ni sebenarnya lebih bermakna dengan laku atau dengan emosi pemikiran rasional mereka sendiri. Bukannya apa yang orang luar nak cakap, apa yang orang luar nak komen pasal diri mereka sendiri. Okay, tadi saya cakap dia melibatkan tentang emosi masa kini. So, pengalaman lepas klien atau pengalaman yang sebelum-sebelum ni tidak begitu diutamakanlah seperti dalam pendekatan psikoanalisis dan psikologi individu. Seterusnya, kaunselor akan memberikan latihan kepada klien untuk mengubah cara klien berfikir semasa sesi dan juga di luar sesi. Maksudnya, ketika sesi, klien akan diberikan latihan. Selepas sesi juga klien perlu mempraktikkan latihan yang akan diberikan oleh kaunselor. Okey, latihan tersebut perlu juga dipersetujui kedua-dua belah pihak, iaitu kaunselor dan klien. Okey,
First itu untuk membantu, latihan tu untuk membantu klien meminimalkan pemikiran yang salah, pemikiran yang tidak rasional. Okey, teori RBT ni juga menekankan kaunselor untuk menerima klien tanpa sebarang syarat. Okey, kaunselor perlu mengajar klien untuk menerima diri mereka dan orang lain tanpa syarat. Okey, ya, kaunselor memang perlu ada prinsip penerimaan tanpa syarat. Okey, so kaunselor akan mengajar juga klien untuk menerima diri mereka dan orang lain tanpa syarat. Maksudnya bila ada macam sesuatu halangan, macam nak komen orang tu, komen orang ni, itulah jadi puncanya masalah. Berlakunya pemikiran tidak rasional kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Seterusnya, kaunselor perlu menunjukkan kepada klien bahawa klien mempunyai kebolehan untuk mengubah diri mereka. Kerana peranan kaunselor adalah hanya untuk membantu dan bukannya memberi jalan penyelesaian kepada klien-klien mereka. Kaunselor yang mengamalkan teori RBT bersifat terus terang dan terbuka. Self-disclosure secara minima adalah dibenarkan. Maksudnya tak adalah terlalu banyak self-disclosure yang digunakan ketika sesi dijalankan. Okey, yang terakhir bagi poin peranan kaunselor ialah hubungan egalitarian, iaitu kaunselor dan klien mempunyai peranan yang sama di dalam kaunseling amat ditekankan oleh RBT, oleh teori RBT. Okay, walaupun kaunselor RBT mendidik dan membimbing klien, ia tidak bermakna kaunselor berkuasa dan pakar dalam menentukan hala tuju klien. Okay, maksudnya kaunselor tidak boleh untuk menentukan hala tuju klien. Dialah yang macam predict hala tuju klien. Okay, so pada akhirnya memang klien yang akan menentukan hala tuju mereka sendiri. Seterusnya ialah poin yang terakhir yang akan saya bentangkan, iaitu teknik dalam kaunseling RBT. Okay, terdapat 3 teknik dalam kaunseling RBT, iaitu teknik emotif, teknik kognitif dan teknik tingkah laku. Okay, teknik pertama ialah teknik emotif, iaitu teknik rational emotive imagery. Okay, satu bentuk latihan mental yang membina corak emosi yang baru kepada klien lah. Okay, dengan cara membayangkan apa yang berlaku jika individu mengambil tindakan tidak rasional. Okay, apa yang akan memberi kesan kepada diri mereka. Okay, selain itu kaunselor menggunakan unsur humor, unsur kelakar, unsur lucu bagi membantu klien mengurangkan masalah jika terlalu serius. Dan yang terakhir ialah teknik force and vigor, juga sesuai sebagai satu usaha kaunselor untuk bantu klien bermonolog, untuk bercakap dengan diri mereka sendiri dan menyangkal kepercayaan tidak rasional dengan nekat, dengan tegas. Okay, teknik kedua iaitu teknik kognitif, teknik cara berfikir. Okay, kaunselor membuang kepercayaan tidak rasional secara aktif, okay, dan mengajar klien bagaimana untuk melakukannya, untuk membuang kepercayaan, untuk membuang pemikiran tidak rasional. Okay, konfrontasi yang baik mampu mengubah pemikiran tidak rasional dan memberikan celik akal kepada klien. Okay, dengan adanya konfrontasi yang baik, yang berjaya, ia mampu untuk memberi celik akal kepada klien supaya dia boleh mengubah pemikiran yang tidak rasional kepada yang rasional. Selain itu, kaunselor memberikan kejerumat atau latihan kepada klien dengan cara menggantikan perkataan negatif kepada perkataan positif. Okay, contoh perkataan negatif yang mungkin diperkatakan oleh klien ialah seperti, semua orang tak suka saya, diorang semua selalu pinggirkan saya. Itu contoh perkataan yang negatif. Kaunselor boleh menggunakan teknik kognitif kepada klien untuk menekankan kepada yang positif, seperti tak apalah, walaupun diorang tak suka saya, masih ada yang menyayangi saya. Walaupun diorang selalu ejek-ejek saya, walaupun diorang selalu kata buruk, kata belakang, masih ada yang menyayangi saya. Contohnya ayah saya, ibu saya, kawan-kawan baik saya, adik-beradik saya. Okay, kaunselor juga mengajar klien untuk menukar penggunaan bahasa yang tepat supaya bahasa yang menggambarkan tidak berdaya atau menjatuhkan diri sendiri atau lemah ditukar kepada penyataan yang baru bagi membantu klien mengubah tingkah laku serta menimbulkan perasaan yang tenang, yang ceria, yang gembira. Teknik yang terakhir ialah teknik tingkah laku. Okay, kaunselor lebih menggunakan peneguhan seperti dorongan dan galakan. Contohnya pujian atas perubahan positif
klien. Okey. Selain itu, kaunselor menggunakan teknik desintisasi bersistematik, iaitu kaunselor mengajar klien dengan memberi respon tingkah laku yang diinginkan secara berperingkat. Okey. Seterusnya, kaunselor menggunakan teknik modeling, okey, dengan memperlihatkan dua situasi berbeza antara positif dan negatif. Ia adalah untuk membantu klien melihat sendiri bagaimana kedudukan mereka jika berada di posisi positif dan berada di posisi negatif. Dan seterusnya, untuk menggalakkan klien membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan yang mana lebih baik? Di posisi positif atau di posisi negatif. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah, saya akan sambung kepada slide seterusnya, iaitu berkenaan dengan sumbangan dan juga limitasi daripada teori REBT. Okey, teori REBT ataupun dikenali sebagai terapi REBT ni dipelopori oleh Albert Ellis. Okey, Albert Ellis ni dia telah banyak menyumbang kepada pembangunan kesihatan dan juga mental manusia sejagat. Okey, jadinya teori ini didapati oleh pakar, dia mudah untuk diaplikasikan oleh kaunselor dan juga ahli terapi. Okey, majoriti daripada ahli terapi mengatakan bahawa kaedah di dalam teori ini dia sangatlah berkesan dan digunakan ke atas klien remaja berbanding daripada klien dewasa dan juga klien warga emas. Jadi teori REBT ni dia juga sangat berkesan untuk mengatasi masalah kecelaruan efektif, ketakutan dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun teori REBT ni dia taklah terlalu sempurna kepada ahli profesional yang mengkaji tentang teori ini secara saintifik dan mendalam. Dan mereka mendapati bahawa teori ini dia boleh menyebabkan kaunselor ataupun ahli terapi tu dia berasa bosan sebab asyik nak mengulangi perkara yang sama dengan semua klien, kerana pendekatan ataupun kita kata model terapi ni yang digunakan ni haruslah sama, dan yang bezakan dia tu cumalah situasi yang dialami oleh klien tersebut. Jadi selain itu juga kaunselor tu dia tak suka nak berdebat dan juga berkonfrontasi. Dan tidak sesuai lah nak menggunakan teori ini, dan juga peranan kaunselor yang aktif dalam teori ini dia juga mungkin akan menyebabkan klien tu mudah nak mengalah dan didominasikan terhadap hasil kaunseling. Akhir sekali, kita boleh katakan bahawa teori ini juga sukarlah untuk orang yang dah berputus asa dalam hidup. Dia tak mau lagi nak melakukan apa-apa perubahan lagi kat dalam diri mereka. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari-saudari pembentang dan penonton kerana kita dah sampai ke penghujung video, iaitu di bahagian topik kesimpulan. Jadi hari ini saya mulakan yang topik kesimpulan ini dengan imbas kembali kita menemu bual kaunselor kan. Saya rasa ada yang tanya kan, puan ni guna teori apa kan, cik ni guna teori apa, tuan ni guna teori apa. Jadi majoriti lah kaunselor yang kita temu bual ni banyakkan dikata antara dua teori je yang diorang banyak guna kan. Kita perasan lah dia banyak guna REBT dan reality. So why did them choose REBT instead of any other theory? For me kan, I think because of the model ABC itu sendiri, which is adapted from this theory, yang very helpful and to the counselor when in session with client. As we know, model ni dia very structure and untuk kita nak troka masalah klien dengan lebih objektif. Jadi by the way, teori ni perlulah digunakan secara betul oleh pengamal REBT tu. Kerana apa? Kerana if ada misunderstanding tentang bagaimana teori itu berfungsi, macam mana teori itu dapat membantu klien oleh kaunselor,
probability sesuatu rawatan ataupun terapi REBT ni takkan meninggalkan kesan kepada klien, tapi hanya memparahkan lagi lah rasa sakit di hati klien tu. Jadi kaunselor perlulah terlebih dahulu jelas dan profesional dalam pengaplikasian teori ini, walaupun serta perlu berhati-hatilah dalam menggunakan teori ini, walaupun teori ini sesuai diaplikasikan kepada klien, walaupun apa juga latar belakang dia yang berhadapan dengan masalah ataupun tingkah laku negatif, namun pada pandangan kami selepas kami membuat assignment ni, REBT ni tak sesuai lah untuk dijadikan untuk dijalankan kepada klien yang mudah lemah, yang mudah tersinggung, mudah menangis kan. Kerana apa? Kerana konsep teori ni lah yang mencabar pemikiran yang negatif, serta klien bolehlah dia rasa bila kita guna teori ni, klien tu boleh terasa yang kaunselor ni tak ada simpati, apatah lagi empati kan kepada dia lah. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.